Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Harus ditanam semangat muhibbah agar ukhuwah menjadi kukuh. Pengajian kitab 100 hadis pengubatan Nabi ataupun Tibun Nabawi pada malam ini Ustaz mulakan dengan kalimah thayyibah. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya Ustaz mulakan Tuan Imam, barisan tuan-tuan Imam, barisan tuan-tuan Bilal, seluruh ahli jawatankuasa Surah An-Nur Seksyen 20 Shah Alam yang diketuai oleh Tuan Pengerusi Surau, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, para ilmuwan, para cendekiawan, para pencinta-pencinta ilmu, para pencinta kepada majlis-majlis ilmu, muslimin muslimat, hadirin hadirat sidang jemaah yang merupakan bakal-bakal penghuni syurga yang dirahmati oleh Allah dan disayangi oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Apabila kamu melalui taman-taman syurga, maka hendaklah kamu singgah duduk berseronok-seronok di dalamnya. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Apakah yang dimasukkan dengan taman-taman syurga itu? Qala, Nabi menjawab, "Majalisaz zikr," wa fi riwayah majalisal ilm, iaitulah majlis mengingati Allah. Dalam riwayat yang lain majlis-majlis ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang sesiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, nescaya Allah akan memudahkan jalan untuk orang itu masuk ke dalam syurga. Subhanallah, ya. Sebab apa Allah mudahkan orang itu jalan masuk ke dalam syurga di hari akhirat? Kerana hambanya itu waktu dekat dunia dah selalu duduk dalam syurga, dah selalu bersenang-senang, bersantai-santai dalam taman-taman syurga di dunia ini. Apa dia? Iaitulah majlis-majlis ilmu, ya. Maka tak mustahil bagi Allah untuk memudahkan hambanya itu masuk ke dalam syurga yang hakiki, yang sebenar, yang kekal abadi di hari akhirat nanti, yang namanya al-jannah, ya, syurga. Sebab itu Nabi bagi tahu pada sahabat-sahabat, "Wahai sahabat-sahabatku sekalian, sekiranya kamu meminta syurga, maka pohonlah syurga yang paling tinggi." Ya. Maknanya kalau kita nak doa minta pada Allah, ya, supaya Allah kurniakan syurga, pohonlah syurga Firdaus, ya. Subhanallah. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah memberitahu kepada kita dalam kitabnya ada 7 faedah atau 7 manfaat duduk dalam majlis ilmu. Yang pertama, orang yang duduk dalam majlis ilmu merupakan tanda ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, semua benda atas dunia ni dia ada tanda-tanda. Lalu apakah tanda orang-orang yang bertakwa? Ya, salah satu daripada tanda orang yang bertakwa itu ialah mereka suka duduk dalam majlis ilmu. Ya, jadi mudah-mudahan kita dalam surah An-Nur pada malam ini termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Apa buktinya? Buktinya kita semua suka duduk dalam majlis ilmu. Masya Allah. Yang kedua, apa lagi faedah duduk dalam majlis ilmu? Orang yang duduk dalam majlis ilmu akan terhindar diri mereka daripada terjebak perkara dosa dan maksiat. Ya, Masya Allah, kita terpelihara. Berbanding kalau kita berada di luar daripada majlis ilmu, ya, barangkali pasti akan ada perkara-perkara dosa yang kita perolehi, sama ada sengaja atau tak disengajakan. Mungkin kita pergi dekat kedai-kedai kopi, mungkin kita pergi dekat barangkali kat pasar raya, mungkin kita pergi dekat stadium-stadium dan seumpamanya, ya. Kita mesti terjebak punya, ya, dengan dosa maksiat, sama ada sengaja atau tak sengaja. Berbeza kalau kita duduk dalam majlis ilmu, ya, pasti kita terpelihara daripada perkara-perkara dosa dan maksiat. Yang ketiga, apa lagi faedah duduk dalam majlis ilmu? Menurut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan para malaikat untuk merahmati orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu, ya. Masya Allah, rupanya kita sekarang ni
di dalam limpahan rahmat Allah, ya. Walaupun mata kasar kita tengok masih ada lagi ruangan kosong dalam surah An-Nur pada malam ini, tapi hakikatnya tak ada satu inci pun ruangan dalam surah ini yang tidak dipenuhi, melainkan semuanya dipenuhi oleh para malaikat Allah, bersaf-saf, berbaris-baris, bersusun-susun, berlapis-lapis, bertindan-tindan, bertindih-tindih. Para malaikat memenuhi seluruh pelusuk penjuru surah An-Nur. Mereka berterusan memohon pada Allah agar Allah merahmati orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu. Yang keempat, apalagi faedah ataupun manfaat duduk dalam majlis ilmu, Allah Subhanahu Wa Taala membuka satu pintu hasanat untuk orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu. Apa makna pintu hasanat? Iaitulah pintu kebaikan terbuka luas untuk orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu. Apa maknanya? Maknanya semua urusan kehidupan kita akan dimudahkan oleh Allah dengan asbab kita suka duduk dalam majlis ilmu. Subhanallah. Yang kelima, apa lagi faedah duduk dalam majlis ilmu? Para malaikat meletakkan sayapnya bagi melindungi orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu. Masya Allah. Rupa-rupanya malaikat memiliki sayap, ya. Sebagaimana hadis menceritakan sifat malaikat Jibril, diciptakan daripada nur, yakni cahaya, dan Jibril memiliki 600 sayap. Sesuatu yang malaikat meletakkan sayap padanya, benda itu pasti akan selamat, benda itu pasti akan dilindungi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, apa lagi faedah duduk dalam majlis ilmu? Subhanallah, mereka mendapat doa-doa pengampunan daripada sekalian para malaikat. Untuk penuntut ilmu lelaki, malaikat akan berdoa sama seperti kita doa untuk jenazah lelaki, ya. Allahumma ghafir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah dia dan kasihanilah dia atau rahmatilah dia. Untuk penuntut ilmu yang perempuan pula, malaikat akan berdoa, Allahumma ghafir laha warhamha, ya Allah ampunilah dia dan kasihanilah dia ataupun rahmatilah dia. Siapa yang doakan pengampunan untuk kita ni? Malaikat. Siapa malaikat? Malaikat itu sifatnya maksum, terpelihara daripada dosa lalu, sekarang dan yang akan datang. Pastilah doa malaikat itu makbul, ya. Jadi jangan sampai kita terlepas, ya, doa-doa pengampunan daripada sekalian para malaikat untuk kita. Masya Allah, ya. Oleh itu raja-rajalah hadirkan diri dan beristiqamahlah bersama majlis-majlis ilmu, kerana terdapat limpahan pengampunan Allah yang mencurah-curah, rahmat Allah yang melimpah-limpah, yang tak ada pada majlis-majlis di luar sana. Yang ketujuh, yang terakhir, apa lagi faedah ataupun manfaat duduk dalam majlis ilmu? Menurut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, setiap langkah kaki kita menjadi kafarah. Apa makna kafarah? Yakni penghapus kepada dosa-dosa yang lalu. Subhanallah, ya. Katalah daripada rumah tadi sampai ke surah An-Nur, kita memerlukan 200 langkah kaki, ya, untuk nak membolehkan kita sampai ke sini dengan niat kita nak bersama majlis ilmu lepas solat maghrib, antara maghrib ke isyak, ya, Masya Allah. Kita dah ada pasang niat, ya, Masya Allah. Maka 200 langkah kaki maknanya 200 dosa-dosa kita berguguran dan 200 pahala yang kita raih, ya. Subhanallah. Betapa Allah memuliakan orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabal ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarja. Barang sesiapa yang keluar daripada rumahnya untuk mencari ilmu, nescaya sesungguhnya orang itu sentiasa berada pada jalan Allah hatta yarja, hinggalah dia kembali semula ke rumahnya, pulang semula ke rumahnya atau balik semula ke rumahnya. Sebab itu para ulama menghukumkan sesiapa juga meninggal dunia dalam keadaan matinya sedang menuntut ilmu, maka dihukumkan matinya mati syahid, mati syahid. Bukan saja ketika menuntut ilmu itu dia meninggal dunia, dia mati syahid, bahkan dia baru keluar rumah, man kharaja, barang siapa yang keluar rumah, dia baru keluar rumah, on the way nak pergi surah An-Nur sebab nak ikut kuliah maghrib, nak mengaji, nak menuntut ilmu, baru keluar rumah, on the way, ya, dalam perjalanan nak sampai ke surah An-Nur, di pertengah jalan tiba-tiba dia menemui ajal, ya, mungkin kemalangan jalan raya, kena sambar peti ke ataupun heart attack, apa sajalah, dia meninggal, maka tetap dihukumkan matinya mati syahid.
Bukan itu saja, bahkan dah selesai duduk dalam majlis ilmu, dah tutup dengan tasbih kifarah, dah baca surah Al-Asr, dia on the way nak balik. Hujung hadis itu sebut hatta yarja', hingga dia pulang semula ke rumah. On the way nak balik, daripada surah An-Nur nak sampai ke rumah. Lagi 10 langkah nak sampai ke pintu pagar masuk rumah dia. Jalan pula licin, maklumlah musim hujan, tergelincir, terpleot, jatuh. Kepalanya terkena bucu batu. Kena bucu batu, tak sempat ambulans sampai. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dia pada masa tu. Jam-jam tu juga tak tangguh dah, maka tetap dihukumkan mati syahid. Subhanallah. Perjalanan pergi pun kalau meninggal syahid, tengah duduk dalam majlis ilmu kalau meninggal pun syahid, perjalanan pulang on the way nak sampai ke rumah tu pun meninggal dunia, tetap dihukumkan mati syahid. Betapa Allah memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu sampai meninggalnya, perjalanan pergi ke, duduk ke, perjalanan pulang ke, tetap dikira mati syahid. Apa makna mati syahid ni? Iaitulah mati yang penuh kemuliaan. Itu maknanya, mati yang penuh kemuliaan. Subhanallah. Selain daripada orang yang mati kerana lemas, mati kerana terbakar, mati kerana sakit perut, termasuklah wanita yang melahirkan anak tiba-tiba meninggal. Termasuklah juga orang meninggal dunia disebabkan dalam keadaan dia menuntut ilmu. Maka ini semua syahid, Masya Allah. Syaratnya mereka tu mestilah beriman. Namun syahid ini berbeza dengan saudara-saudara kita yang berjuang fi sabilillah dekat Palestin sana. Mereka itu bila tergugur, terbunuh, mereka adalah mati syahid dunia akhirat. Jenazah mereka tak perlu dimandikan, tak perlu dikapankan, kerana pakaian, darah mereka semua akan menjadi saksi di hari akhirat. Subhanallah. Baru ni tulang satu video, seorang doktor tu ditunjukkan sekujur jasad syuhada, ni hospital dekat Gaza sana, dan dah berusia 3 hari. Maksudnya tempoh dia duduk dalam bilik tu dah 3 hari, Jadi doktor tu bagi tahu jasad ini terlalu wangi, karaihatul misk, umpama wangian kasturi, dan saya tak pernah terhidu wangian sewangi ini seumur hidup saya. Maknanya dahsyat betul wanginya. Satu bilik tu semuanya wangi, Dan doktor tu kata, amat berat hati saya nak berpisah dengan jenazah ini sebab wanginya yang luar biasa. Tapi apakan daya, namanya jenazah mestilah disegerakan untuk dikebumikan. Lepas tu doktor tu tunjuk, dia sentuh tangannya pada sebahagian tubuh badan syuhada tu. Doktor tu kata masih terasa kehangatan. Dia tunjuk lagi, darahnya masih mengalir. Subhanallah. Dah 3 hari tuan-tuan, Ini jenazah apakah ini? Luar biasa sangat wanginya, masih hangat, bahkan darah masih mengalir. Kalaulah mayat orang-orang biasa, kalau dah 3 hari tak dikebumikan, apa akan terjadi, Masya Allah. Sebab banyak-banyak bangkai yang paling busuk ialah bangkai manusia, Bangkai manusia lebih busuk, Masya Allah, paling dahsyat. Subhanallah. Dan ya Rabbi, ini sangat luar biasa lah, Masya Allah. Baik, subhanallah. Jadi itulah 7 perkara, faedah atau manfaat duduk dalam majlis ilmu menurut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Jadi lepas ni jangan ada rasa jemu, rasa bosan, rasa boring untuk hadir ke mana-mana juga majlis ilmu diadakan, Masya Allah. Hatta kita datang tu kita tertidur sama sekali. Daripada mula Ustaz baru muqaddimah dah pejam mata, dah khusyuk dengar sambil berdengkur. Bila Ustaz wabila taufiq hidayah, dia pun buka mata. Dah habis, alhamdulillah, contoh. Ataupun kita datang majlis ilmu tu tak faham sikit habuk, tak ada masalah. Sebab apa tak faham sikit habuk? Kerana pengerusi surau menjemput Habib Omar Hafiz Salim daripada Yaman, Hadramaut. Habib Omar pula datang tak bawa translatornya demam, kan? Jadi Habib Omar pun takallam lughah Arabiyah, cakap bahasa Arab terus menerus. Kita pun anggur, bagus macam tu, bagus. Padahal tak faham habuk pun tuan-tuan, Ataupun barangkali Biro Dakwah Surah An-Nur menjemput Dr. Zakir Naik, made in India, untuk menyampaikan ceramah perbandingan agama.
Dr. Zakir Naik pula, speaking English 100%. Aku pula speaking. Dahsyat dia. Memang tak payah translator sebab penduduk surah An-Nur ini persekitarannya semua adalah orang-orang elit, orang-orang golongan profesional. Semua memang kalau speaking berabuk. Jadi tak perlu translator. Kecuali kalau macam ustaz ni kan. Ustaz ni jenis makan ikan wadik, ikan wadik, kolaan nering napang tekoreheng kan. Orang kata orang apa, orang Belanda. Ada juga sebahagian kawan ustaz ni, kebanyakan ustaz tengok orang Jerman. Maring di, wes mangan urung kan, wes entek. Contoh. Itu orang Jerman. Kalau kolaan nering napang tekoreheng itu orang Belanda. Subhanallah. Jadi ustaz pun tak faham sikap. Tak ada masalah. Walaupun kita hadir majlis ilmu kita tertidur, walaupun kita hadir majlis kita tak faham sikap habuk, tetap kita mendapat limpahan rahmat Allah dan dihujani pengampunan Allah yang tak ada pada majlis-majlis di luar sana. Subhanallah, ya. Teruskan istiqamah bersama majlis-majlis ilmu. Mari kita jadi pencinta-pencinta ilmu dan pencinta kepada majlis-majlis ilmu, ya. Bukan aku memang pencinta wanita namun ku bukan buaya. Jangan. Itu